Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi saya ucapkan buat followers tercinta di Nizam Malik Page dan juga di YouTube channel Saham Mastery. Anda bersama saya Wani tim Saham Mastery dalam segmen Saham Mastermind Session. Untuk episod hari ini, sudah pastinya tetamu jemputan kita sangatlah eksklusif di mana kami datangkan sendiri Tuan Nizam Malik yang merupakan Master Trainer untuk Saham Mastery. Sempena birthday beliau yang ke-34 tahun, kami bawakan secara eksklusif beliau sendiri untuk share pengalaman beliau dan juga journey beliau terlibat dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia. Sudah pasti banyak yang kita akan kongsikan bersama-sama dengan anda yang menonton secara live. Jadi kepada anda yang sedang menonton, klik like dan juga klik share. Semoga perkongsian ini memberi manfaat kepada lebih ramai orang lagi. Okay? So kepada anda yang sedang menonton, saya nak tengok siapa yang sedang menonton sambil-sambil kita menunggu kita punya master trainer iaitu Tuan Nizam untuk join bersama kita dalam sesi SMS. Tapi adakah anda sudah ready untuk saya panggil Tuan Nizam bersama-sama dengan kita? Komen sikit dekat ruangan komen. Adakah anda sudah ready? Kalau ready, komen ready. Kat bawah sekarang juga. Okay. So kita tengok. Saya nak jadi jutawan di bawah bimbingan Tuan Nizam Malik. InsyaAllah Tuan Syed Idrus. Adakah anda juga the next millionaire? Adakah anda TNM? Okay, komen-komen di bawah. Siapa yang hadir dalam live ni, komen hadir. Komen, banjirkan live ini dengan komen-komen anda semua. Kami excited untuk panggil Tuan Nizam bersama-sama dengan kita. Alright, yes, ready. Tuan Nur Samsudin, kita ada Tuan Rozaini, kita ada P. Sajuki, kita ada Puan Sahal Kamis, kita ada siapa lagi? Ramai yang menonton ni. Tuan AG, Puan Ija, Tuan Khalid, Tuan Syam, Tuan Muhammad Ijaz. Okay, so basically anda yang menonton secara live ni, this time around sangat eksklusif di mana kami tampilkan Tuan Nizam Malik sendiri menjadi tetamu jemputan dan bukan sahaja Tuan Nizam Malik yang akan kita join dalam this session, kita ada surprise. 2 orang tetamu lagi, namun itu adalah surprise. Anda kena tonton sampai habis, anda kena tunggu sampai kita tamat bersiaran baru anda tahu siapakah 2 identiti itu. Okay, saya nak beritahu sikit lah, hint sikit lah 2 identiti. 2 orang identiti tersebut ialah orang ini orang yang penting dalam perjalanan Tuan Nizam mengharungi journey beliau, okay, sehingga beliau berdiri sekarang. So 2 orang ini, individu ini adalah pemberi sumbangan dan juga basically individu yang penting lah yang akan kita beritahu dekat ujung-ujung sikit lagi, pertengahan ke apa. So anda kena stay tune lah, alright. So kita nak panggil Tuan Nizam ni, ramai yang dah ready sebenarnya ni kan untuk kita panggil Tuan Nizam. So apa kata kita panggil Tuan Nizam untuk bersama-sama kita dalam studio Saham Mastermind Session. Silakan. Okay, hai, Assalamualaikum. Okay, hai, Assalamualaikum Tuan Nizam, apa khabar? Waalaikumsalam, hai Wani. Okay, Tuan Nizam berada di studio Wealth Academy. Saya berada di studio Saham Mastermind Session. Terima kasih Tuan kerana sudi luangkan masa. Okay, so for sure hari ni kita banyak soalan yang kita nak bertanyakan. Tapi bukan sahaja soalan daripada saya. Dan kita nak terima juga soalan daripada kita punya viewers yang menonton secara live, baik daripada di FB Nizam Malik Page maupun di YouTube channel Saham Mastery. Okay, so sebelum tu lah kan kita bagi soalan briefing, kita warm up dululah. Okay, so sebenarnya kan kalau orang tak kenal Tuan Nizam ni, siapa sebenarnya Nizam Malik ni? Alamak, siapa saya? Siapa nak jawab Tuan dari segi Nizam apa? ni? Nak jawab dari segi apa tu Wani? Boleh. It's up pada Tuan lah. Kalau orang tak kenal siapa Nizam Malik ni, siapa Nizam Malik? Siapa Tuan Nizam Malik? Siapakah Tuan Nizam Malik yang Tuan nak cerita dekat mereka yang menonton secara live? Okay, alright. So siapa saya banyak nak cerita kalau nak cerita sebenarnya, tapi saya regard saya sebagai adalah orang biasa, okay, yang bercita-cita nak jadi orang yang berjaya, of course. Alright, dan saya dari kecil, saya lahir dekat Kelantan, kemudian saya dibesarkan di Johor Bahru. Alright, kemudian dari kecil ni saya sebenarnya lahir dalam family doktor lah basically. Alright, dan ibu bapa saya ada impian untuk ada anak-anak yang jadi doktor lah. Okay, so salah seorang
anak yang saya ditarget jadi doktor adalah saya. Okay, dan saya ni sebenarnya tak tahu nak jadi apa. Jadi saya pun ikut je lah impian, harapan ibu bapa saya untuk jadi seorang doktor. Okay, so daripada awal saya belajar tu dengan sasaran tu nak buat medik lah, okay, di universiti nanti. Okay, so dari masa zaman belajar kat sekolah, saya masuk sains hayat. Alright, kemudian lepas SPM masuk kolej matrikulasi di Negeri Sembilan. Saya sekolah di Johor Bahru, di Sekolah Menengah Kebangsaan Permas Jaya, Johor Bahru. Alright, kemudian di peringkat kolej matrikulasi di Negeri Sembilan selama lebih kurang setahun. Alright, kemudian sambung belajar di Cyberjaya University College of Medical Sciences, CUCMS, alright, dalam bidang farmasi. Okay, sebenarnya saya layak juga untuk dapat dalam bidang perubatan, tetapi saya ada something happen dari segi masalah kesihatan menyebabkan saya terpaksa tukar ke bidang farmasi. Okay, jadi bermula tahun 2007 sampai tahun 2011 saya melanjutkan pelajaran dalam dunia farmasi dalam Bachelor Degree of Pharmacy. Alright, dan starting 2011, akhir 2011, 2012 tu saya memulakan kerjaya saya dalam dunia farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia. Alright, kemudian saya berkhidmat selama lebih kurang 6 tahun. Saya resign pada tahun 2017. Okay, dan sekarang saya build my own company dalam syarikat Wealth Academy Sdn Bhd. Okay, so secara ringkasnya itulah perjalanan saya. Kalau nak tahu lebih lanjut, kena tanya soalan lah, baru saya boleh jawab soalan lebih spesifik. Betul. So kalau anda right, ada soalan nak bertanya, boleh tanyakan juga di ruangan komen. Okay, so sambil-sambil tu kita bertanya-tanya lah dengan Tuan Nizam, since Tuan Nizam dah ada dengan kita kan. So sebenarnya kan Tuan, Tuan cakap Tuan belajar pharmacist, Tuan background pun ramai family yang kerja doktor. Yeah. Then kenapa daripada, bagi saya bidang yang sangat berlainan kan, 360 darjah sangat berbeza. Macam mana Tuan boleh kenal saham sebenarnya? Macam mana saya kenal saham? Okay, so ceritanya adalah masa saya masuk ke alam pekerjaan. Ini adalah pada tahun 2011-2012. Okay, of course kita graduate dalam bidang farmasi dan kita akan masuk kerja di hospital lah pada waktu tersebut. Dan masa saya dapat kerja tu, saya excited. Of course kita excited dapat kerja, kita akan mula dapat pendapatan kita sendiri. Tetapi bila saya masuk ke alam pekerjaan, lepas beberapa ketika saya melihat yang dunia dalam bidang kesihatan ni bukan saya punya passion ataupun minat saya. Okay, so itulah saya katakan kita belajar ni sebab nak mengikut harapan ataupun impian ibu bapa, nak merealisasikan impian ibu bapa. Okay, tetapi sebenarnya dalam diri kita ni ada passion yang berbeza mungkin. So bila saya terpaksa buat benda yang sebenarnya saya tak minat, okay, saya jadi struggle dekat tempat kerja. Of course kat tempat masa belajar dengan zaman belajar dengan zaman bekerja tu tak sama. Okay, of course kita masa belajar kita boleh score A, kita boleh buat presentation bila diperlukan dan sebagainya. Dia adalah akademik. Tetapi zaman waktu kerja ni dia adalah real life. Okay, dan dia satu pengalaman yang berbeza. Okay, so dengan tanggungjawab yang berbeza. Okay, jadi masa itulah saya rasa yang sebenarnya saya tak minat nak jadi farmasis atau jadi doktor, dan sebenarnya saya bersyukur juga, sebenarnya nasib baik saya tak jadi doktor, nasib baik saya tak belajar medik, kalau tidak saya lagi stres kot kalau buat perubatan. Okay, jadi semuanya ada hikmah dalam perjalanan hidup ni, dan pada waktu tersebutlah saya stres dekat tempat kerja because kita tak minat. Jadi bila kita tak ada hati nak pergi kerja ni, kita semuanya jadi tak berapa best dekat tempat kerja. Saya ada masalah dengan bos saya ada masalah dengan rakan sekerja saya ada masalah dengan waktu kerja saya, everything semuanya jadi tak best. So daripada motivated person, okay, jadi saya lama-lama jadi macam stres, jadi tak happy nak pergi kerja. Okay, so saya pada waktu tersebut fikir nak resign daripada kerja makan gaji saya. Okay, dan saya tak nak kerja dah. Saya stres sangat. Okay, tapi saya bincanglah dengan parents saya, dengan keluarga saya, tanya pendapat mereka, dan kebanyakan orang yang saya jumpa nasihatkan supaya janganlah berhenti kerja. Okay, sebab bukan mudah untuk dapat kerja, gaji pun bagus, kerja pun tak susah sangat sebenarnya. Okay, kerja okey, tetapi tak minat dan stres dekat tempat kerja. Okay, so pada waktu itulah yang saya sebenarnya, yes, saya bersetuju dengan ibu bapa saya, dengan family saya yang kalau saya berhenti kerja, saya yang akan susah. Okay, saya tak ada pendapatan, saya akan susah lah nak bayar apa-apa komitmen hidup dan sebagainya. Sebab saya still orang biasa yang still kena bayar komitmen saya dan sebagainya. Alright, dan jadi itulah
menyebabkan saya tidak berhenti kerja terus pada waktu tersebut. Saya bersabar, tetapi dalam masa yang sama saya mencari apakah yang sesuai dengan saya, apakah yang saya boleh lakukan supaya saya dapat menjalani kehidupan ini dengan baik. Alright, dan saya ada pendapatan saya sendiri juga. Dan pada waktu tu saya fikir sebenarnya saya nak berniaga. Sebab saya daripada zaman belajar lagi saya memang berniaga. Berniaga secara online, buat duit dari internet. Jadi saya fikir saya nak berniaga. Okay? Tapi of course berniaga ni adalah satu risiko. Kalau kita berhenti kerja dan buat bisnes, dan kemudian bisnes tu pula tak berjaya, gagal ataupun collapse, nanti saya akan jadi bertimpa-timpa susah. Jadi saya tak dapat nak buat keputusan untuk quit dan terus buat bisnes. Dan saya ada ketakutan dan sebagainya lah pada waktu tersebut. Okay, kerisauan. Okay. So dalam masa yang sama juga saya ambil ambil inisiatif untuk belajar dan mencari apakah yang sesuai dengan saya, apa yang saya nak buat. Okay, saya pergi banyak seminar pada waktu tersebut. Saya baca banyak buku. So kalau kedai buku MPH, Popular, Kinokuniya tu tempat saya beli-beli buku-buku lah yang berkaitan dengan kewangan, tentang perniagaan, online business dan sebagainya. Alright, dan itulah waktu tu tahun 2012, tahun 2013 saya banyak membaca, saya banyak attend seminar. Okay, sehinggalah pada tahun 2014 saya attend satu seminar. Pada asalnya saya plan nak attend seminar tersebut untuk belajar bisnes. Okay, macam mana nak berbisnes. Okay, tetapi di akhir sesi seminar tersebut dia pukul 8.30 pagi sampai pukul 1 petang. Okay, lepas habis seminar tersebut ditampilkan dua orang speaker di atas pentas untuk bercakap tentang pelaburan saham di Bursa Malaysia. Ini adalah pada bulan Februari 2014 di Berjaya Waterfront Hotel, Tulang, Johor Bahru. Saya ingat lagi, semua momen ni saya ingat. Alright, dan selepas habis seminar tersebut pada pukul 1 petang macam tu, okay, ada dua orang speaker bercakap tentang pelaburan saham. Dan pada waktu tu saya dah ambil cuti satu hari, jadi saya rasa saya tak ada buat apa-apa petang tu, so why not saya spend masa sejam untuk dengar perkongsian speaker pada waktu tu. Okay, dan masa itulah saya dengar tentang pelaburan saham, masa itulah saya kenal pelaburan saham. Okay, dan saya dapat tahu yang kita boleh terlibat dalam dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Sebelum tu, sebelum Februari 2014 saya tak kenal saham, saya tak tahu apa tu saham, saya tak faham apa itu saham. Okay, tetapi because of that session saya mula kenal dunia saham, dan ada satu perkara yang spark saya untuk terlibat ataupun belajar saham pada waktu tu, sebabnya adalah speaker tu dalam ramai-ramai audience yang datang peserta program tu ada kru seminar. Wani tahu tak kru seminar tu apa? Kru seminar dia macam macam Tisa Masri lah ya, kalau ada program kita tu kru yang lah. Bertugas lah. Yang bertugas. Kita jadi tukang kacau kat situ. Tukang kacau, okay, tolong betulkan keadaan apa semua kan. So ada seorang kru seminar tu, dia claim sebagai dia punya student lah, student yang belajar saham dengan dua orang speaker ni, dan dia interview secara live pada waktu tu, dan this kru seminar cakap dia berjaya buat profit daripada saham ni sebanyak RM12,000. Ni tahun 2014. Dan masa saya dengar tu, macam menarik ni. Kita just beli saham menggunakan laptop pada waktu tu, laptop, okay, dan kita boleh tekan dan kita boleh buat profit sampai RM12,000, which is good money. Okay, dan saya fikir menarik ni, which is kalau kita masuk melabur saham, kita boleh buat duit kita sendiri di hujung jari kita, ditekan-tekan laptop sahaja. So itulah yang menyebabkan saya berminat untuk mengenali dunia saham lebih dalam lagi, dan sejak daripada tu saya mula mencari, membaca buku tentang saham, datang attend seminar, dan saya pergi mana-mana seminar yang ada dekat luar sana, yang percuma, yang berbayar, everything saya pergi, okay, untuk mencari ilmu tentang dunia saham. Dan dari situlah saya mengenali dunia pelaburan saham di Bursa Malaysia. Macam tu. Okay, so macam itulah storynya kan. Memang tak sangka lah, kira bukan Tuan Nizam memang betul-betul nak sangat pelaburan saham. Ceritanya mula-mula nak berbisnes tapi terpana dengan pelaburan saham. Okay, so sebenarnya apa tujuan Tuan kan, instead of Tuan main saham seorang-seorang kan, tak payah pedulikan orang, tapi kenapa Tuan Nizam nak bina Wealth Academy? Kenapa nak bina company? Kenapa nak tolong lebih ramai orang? Kenapa? Sebab lebih best kan kalau trade saham, kita trade seorang-seorang je. Kita tak payah nak pedulikan orang luar. Tak kacau orang. Kita tak payah kacau orang. Tak payah cari gaduh orang. Tapi kenapa Tuan Nizam nak buat, nak bina Wealth Academy, nak orang kata peluaskan lagi tim Sahamastri? Apa sebabnya sebenarnya?
Okay, alright. So, saya bermula dalam saham ni tahun 2014. Okay, so Februari 2014 saya kenal saham. So, daripada bulan Februari tu sampai bulan Mei 2014, saya banyak belajar tentang saham, baca buku, attend seminar dan sebagainya, sehinggalah saya kenal seseorang ni, iaitu mentor saham saya. Nama dia adalah Zam Saham. Okay, dan saya attend dia punya kelas intro 2 kali. Okay, dan kemudian saya attend dia punya kelas advance Gegar Saham Syariah pada tahun 2014 pada bulan Mei 10 dan 11 Mei 2014. Alright, dan di situlah saya belajar cara untuk mengkaji saham, cara untuk buat keputusan dalam aktiviti pelaburan saham. Yes, ni gambarnya. Okay, masa kelas advance Gegar Saham Syariah di Johor Bahru ni, masa ni kelas dia dekat Setia Tropika Johor Bahru ni, dan saya adalah yang dekat depan tu. Yang sebelah kiri hujung tu, saya adalah yang berada dekat depan. Okay, dan gambar ni saya just nak share dengan semua yang masa saya belajar ni, saya laptop pun tak ada. Apa ni, patutlah tak nampak ada laptop kat situ. Pinjam tapi pinjam saya ke mana? bukan, saya ada PC. Saya ada PC gedabak. Jadi saya ada PC gedabak, saya tak ada laptop, saya bawa PC saya. So dengan monitor yang besar ni, monitor pegang dengan apa ni PC, dia punya PC lah, CPU dia. CPU dia saya, kelas ni dekat tingkat tingkat atas kan dekat shop lot kan. So saya bawa ni, saya bawa, angkat, pergi pasang, saya pergi wayar satu-satu. Itu zaman masa saya bersusah payah lah. Masa tu saya tak ada laptop, saya ada PC je, PC buruk je. So saya datang belajar dan this is bermula lah macam mana saya terlibat dalam saham, mengenali dunia saham daripada mentor saya Zam Saham. Dan masa tu saya sangat-sangat fokus belajar sebab saya tahu ini peluang saya untuk buat duit dan saya boleh berhenti kerja. Okay, kalau saya betul-betul berjaya buat duit dalam saham ni, saya boleh berhenti kerja, maka saya akan boleh tinggalkan dunia pekerjaan saya yang saya tak minat tersebut dan saya boleh live my life. Okay, so selepas daripada kelas tersebut, saya mula ikut apa yang mentor saya ajar dan saya mula dapat result saya. Saya buat start 100% profit saya yang pertama pada bulan Jun 2014. Okay, dan saya beli satu saham nama dia IFKA MSC Berhad pada harga 11 sen dan harga saham tu naik kepada 22 sen. Okay, pada masa tersebut lah, pada bulan Jun 2014, dan saya buat 100% profit. Maksudnya saya gandakan modal saya sekali ganda. Dan yang bestnya pada waktu tersebut, counter yang sama, saya beli saham tersebut, wife saya pun beli, mak saya pun beli. Okay, pada harga lebih kurang 11 sen, 10 sen setengah, dan kita berjaya buat profit tu 100% bersama-sama. Itu pengalamannya. Ni gambar saya masa saya berada di Beijing, China. Masa saya tu nampak pakai snow cap ke apa tu? Sejuk ni dekat Beijing, China. Okay, alright. So ini kita pergi bercuti kembara bersama dengan Zam Saham lah di Beijing, China selama 7 hari 6 malam. Wah, seminggu ni pada, tu. Ya, ni masa bulan November 2014 dan ni adalah waktu selepas MH370 terhempas rasanya. Perjalanan daripada Malaysia ke Beijing juga. Kita pula naik emas juga. Masa tu memang takut lah nak pergi. Okay, right. Ya, tapi alhamdulillah selamat, dah balik pun sekarang masih selamat lagi. Alhamdulillah. Alright, tetapi apa ceritanya adalah pada waktu tu Zam Saham dia open for student dia, student advance dia untuk pergi bercuti bersama dengan dia. Masa tu kena bayar RM1,400 kot seorang untuk 7 hari perjalanan ni, kita punya cuti. Masa tu saya tak plan untuk bercuti pun. Sebab saya ni tak biasa pergi berjalan luar negara. Okay, saya memang suka duduk kat rumah je. Tapi ada kawan saya yang tadi dalam gambar tadi yang belajar dengan saya tu, dia duduk kat sebelah saya. Nama dia Farouk. Okay, Farouk ni ajak saya, Nizam, jomlah kita pergi Beijing. Join Zam Saham, pergi bercuti. Saya kata tak nak pergi. Tapi dia push saya. Jom pergi juga. Tapi sebab kawan ajak, saya pun kata okey lah, kita pergilah. Okay, dan saya ajak wife saya pergi sekali. Dan saya boleh bayar masa tu, 1,400 tu darab 2. Okay, saya bayar macam tu je. Sebab saya ada keuntungan daripada saham. Sebab kalau fikir, kalau kita nak pergi bercuti, kita kena plan dulu, kumpul gaji dulu beberapa bulan, baru kita pergi bercuti. Tapi ni one shot, kawan saya kata ajak jom pergi, saya kata okey jom pergi, boleh bayar. Sebab ada keuntungan daripada pelaburan saham yang saya buat, beberapa trade yang saya buat, dan saya boleh pergi bercuti. Dan itulah antara keseronokan yang saya dapat bila saya melabur dan trade saham ni. Dia open saya kepada possibility yang saya tak pernah capai sebelum ni. Okay, tetapi berbalik kepada soalan, kenapa saya nak share
tentang saham ni kepada ramai orang adalah ceritanya masa saya tahun 2014, tahun 2015 tu, saya masih bekerja sebagai pegawai farmasi di Kementerian Kesihatan Malaysia dan saya ada rakan-rakan saya yang tahu saya melabur saham. Macam mana diorang tahu? Sebab saya bila saya profit, saya akan screenshot, saya share dekat Facebook personal saya. Tak ada niat menunjuk, just share apa yang saya buat. Okay. Jadi kawan-kawan saya ni dekat tempat kerja dia tengoklah. Lepas tu dan dia cakap kat saya, Nizam, kau beli saham, jual saham ke? Buat profit ke? Ajarlah sikit macam mana nak buat profit dalam saham. Kan? So diorang minta ajar kawan saya dekat tempat kerja. Mula-mula saya memang tak nak ajar sebab saya spend a lot of money, RM1,900 nak pergi kelas advance untuk belajar saham dan buat kajian saham, bersusah payah, buat profit. Tiba-tiba ada orang tiba-tiba nak minta ajar. Okay, ajar pula, ajar free lah of course. Tapi masa tu saya memang tak ada plan nak ajar. Okay, tapi ada kawan baik saya dekat tempat kerja kan, dan dia ni kalau lunch makan sama-sama. Okay, kalau apa-apa dia akan tolong saya. Okay, jadi because of kawan baik saya ni minta ajar tolong, maka saya pun kata okey lah, bolehlah ajar dia ni seorang. Okay, ajarlah beberapa kawan saya 2-3 orang. So saya kata cuma boleh ajar tapi jangan ajar masa kat tempat kerja. Okay, so saya ajar ni, saya ajar dia orang ni, kita lepas waktu kerja pukul 5.30 petang tu kita stay back untuk belajar saham dan ada masanya kita pergi dekat kedai mamak pukul 9 malam untuk borak pasal saham. Okay, so dari situ saya start mengajar kawan-kawan saya untuk trade saham. So saya gunalah kertas kosong macam ni, duduk kat kedai mamak, duduk conteng-conteng macam ni, apa step by step apa semua nak kena buat. Dan bila saya ajar kawan saya, dia kata, lah senang je, tak susah pun. Saya cakap memang senang pun, apa yang susahnya, macam tu je. So bila dia kata senang, dia kata okey, dia nak buat. Okay, so kawan-kawan saya ni, saya kata okey, buka akaun CDS, pergi buka akaun CDS dengan RHB, buka akaun CDS dengan Maybank masa tu kita pakai kan. So bila dia start buka dan dia start buat, kaji saham bersama-sama apa semua, dan saya start dapat feedback yang kawan-kawan saya ni start buat profit. Dia cakap, Nizam, hari ni aku berjaya buat profit. Dia tunjukkan screenshot dia punya profit daripada mobile app dia. Kat smartphone kita boleh beli saham masa tu. Okay, so dia tunjuk, Nizam, hari ni aku buat RM300. Ada kawan saya tunjuk, Nizam, hari ni aku buat RM600. Ada kawan saya yang Chinese, dia kawan baik saya juga, dia kata, Nizam, thank you, hari ni I berjaya buat profit RM1,200. Thank you sebab ajar I beli jual saham, I boleh buat profit macam ni. Lepas tu saya tanya kat dia, susah ke senang saham ni? Dia kata senang je, sap-sap-sui je dia cakap. Dia kata senang je melabur saham ni, trade saham ni. Dia kata senang sebab you ajar I cara simple untuk buat kajian saham, cara untuk buat keputusan beli dan jual saham. Dan because of saya melihat rakan-rakan saya ni start buat profit daripada saham, dan mereka ni bukan ada background pun dalam saham. Mereka ni hanyalah pegawai farmasi dan mereka ni hanyalah belajar certain simple teknik untuk buat keputusan beli dan jual saham di Bursa Malaysia. Dan saya lihat mereka boleh lakukannya. Okay, walaupun mereka tidak ada background, tak ada basic, dan mereka boleh lakukannya berulang kali seperti macam mana saya lakukan. Dan saya punya style, saya tak bagi counter, Wani. Saya ajar cara buat kajian saham, anda carilah sendiri, belajar dan trade sendiri based on kajian yang telah dilakukan. Okay, so bila saya buat macam tu, okay, saya nampak kawan-kawan saya tahu buat kajian saham, tahu pilih counter, tahu nak beli bila, nak jual bila, based on keputusan mereka sendiri, dan mereka berjaya menjana keuntungan daripada pelaburan saham. Dan saya rasa seronok bila saya ajar kawan-kawan saya, mereka berjaya buat profit dan mereka boleh bayar komitmen mereka, boleh bayar kereta, boleh bayar rumah, boleh belanja family, makan, menggunakan profit daripada aktiviti pelaburan dan trade saham yang dilakukan di hujung jari sahaja. Dan daripada situlah saya nampak ada satu realization yang mana kalau saya punya ilmu ni, apa yang saya kongsikan ni, saya boleh sampaikan kepada lebih ramai orang, lebih ramai lagi orang saya dapat bantu dekat luar sana, alright, dan of course pastinya lebih ramai lagi orang akan boleh buat duit, boleh bantu keluarga mereka, dan saya rasa saya akan memberi manfaat kepada lebih ramai orang. So sejak daripada tu saya mula berkongsi dengan lebih ramai orang, tak ada minta charge apa-apa pun, just niat nak share, nak bantu orang berjaya. Dan pada waktu tu lah, tahun 2014 lagi, tahun 2014-2015, saya tulis ebook, okay, nama dia adalah Guerrilla Saham Mobile Pro, okay, satu ebook saya tulis dan saya jual dekat internet. Okay, saya jual dekat internet dan ada orang beli. Satu ebook tu saya jual RM70.
satu e-book dan ada orang beli dan based on e-book yang saya tulis tersebut mereka berjaya menjana keuntungan daripada pelaburan saham walaupun tak jumpa saya. So saya rasa itu adalah satu benda yang bermanfaat yang saya dapat kongsikan kepada lebih ramai orang dan melihat orang berjaya ni adalah satu keseronokan bagi saya. Alright, dan pada tahun 2014 saya dijemput untuk bercakap di hadapan ramai orang, lebih kurang 40 orang masa tu untuk bercakap tentang saham. Dan bukan mengajar tetapi sharing apa yang saya buat, cara saya buat dan macam mana orang boleh lakukannya juga. Okay. Wow, Alright, so interesting. itulah macam mana saya bermula daripada bercakap di hadapan orang pada tahun 2014 sampai sekarang. Okay, saya punya passion adalah membantu lebih ramai lagi orang untuk memulakan langkah dalam saham di Bursa Malaysia. Right. Wah, itulah dia kenapa Tuan Nizam nak bina Wealth Academy dan juga nak ajar lebih ramai orang lagi. Ramai yang komen terinspirasi tapi belum lagi. Kita akan lebih terinspirasi bila kita sharekan antara result profit yang pernah Tuan Nizam buat dan for sure banyak lagi resultnya. Cuma kita pick yang mana terbaik. Adakah anda nak tengok antara profit saham Tuan Nizam? Komen sikit dekat ruangan komen. Adakah anda nak tengok orang kata hasil Tuan Nizam trade saham sendiri? Orang kata kalau mentor saham mengajar saham je tak trade saham. Siapa kata? Tuan Nizam pun trade saham. Okay. So sebelum kita tunjukkan profitnya, so anda kena komen-komen dekat ruang komen untuk Tuan Nizam. Kita ada sediakan satu VT ini untuk Tuan tonton. Kita beri Tuan Nizam rehat sedikit dan kita tonton sama-sama VT yang sangat menarik ini. Silakan. Okay, right. Apa khabar dan mana keadaan Puan Hidayah sekarang? Okay, Alhamdulillah sekarang sihat. Buat masa ni sedang menunggu kelahiran baby yang pertama lah. Wah. Bila due date-nya tu? Kalau ikutkan due date 10 hari bulan 6. Tapi tak tahulah kalau keluar awal lah dia bulan 5 ke. Dah scan belum lelaki ke perempuan? Dah 2 kali scan tapi tak tahulah, nampak macam gegel. Tak tahulah tiba-tiba keluar jadi boboy ke. Okay, right. So sebenarnya nak tanya Puan Hidayah sendirilah. Puan Hidayah merupakan orang-orang penting waktu-waktu kita masih kecil sebenarnya, betul tak? Jadi bagaimana sebenarnya kalau boleh Puan Hidayah recall, bagaimana boleh bermulanya kisah perjalanan Puan Hidayah dekat Wealth Academy ni? Macam mana startnya? Okay, bagaimana boleh bermula tu sebenarnya bagi saya adalah rezeki lah bertemu dengan bos yang baik. Orang kata bos yang rajin share pasal ilmu saham ni. Sebenarnya bekerja kat Johor ni dengan Tuan Nizam ni merupakan kali pertama lah sebenarnya saya bekerja kat Johor. Kebetulan lah rezeki waktu tu Tuan Nizam nak hire admin assistant. Jadi masa tertubuhnya tim saham Masri tu, Tuan Nizam hire saya, Faizal, Wani dan Izu. Jadi kami ni sentiasa travel bersama untuk mengendalikan program saham ni. Pergi ke KL, Shah Alam, Penang, Sabah, Melaka. Jadi macam banyaklah memori dekat situ, pengalaman lagi. Orang kata bermula dengan gaji kecil sebagai admin assistant tapi Alhamdulillah sebelum meninggalkan tim saham Masri tu sebab atas reason ikut suami pindah dekat Ampang. Jadi waktu sebelum nak tinggalkan tim saham Masri tu dengan bantuan orang kata mentor saham depan mata, Alhamdulillah berjaya hasilkan profit 30k lah. Okay, so last time 30k. Sekarang pula apa update aktiviti Puan Hidayah sendiri dalam aktiviti trade saham ni? Aktiviti dah jadi full time trader kan? Betul. Alhamdulillah lah. Yang ni nak terus pergi kat perubahan perubahan. Betul. Boleh. Boleh Akak dah siap buat skrip tadi. Tak apa. Okay, Alhamdulillah lah. Selepas berkahwin, saya berpindah ke Ampang ikut husband. Jadi walaupun sudah tidak bekerja dengan Tuan Nizam, tapi ilmu trade saham yang saya belajar daripada Tuan Nizam tu adalah sangat berguna dalam kehidupan seharian saya. Saya kata walaupun dah jadi suri rumah sepenuh masa, tapi saya masih lagi meneruskan aktiviti trade saham.
Cuma pada permulaan pregnant je saya berehat selama 4 bulan sebab kealahan, jadi macam emosi lah, jadi kita tak sihat kan. Tapi bila dah sihat rajin pula buat kajian saham. Jadi orang kata sebenarnya selain daripada ilmu trade saham tu, banyak benda lah yang saya belajar daripada Tuan Nizam, iaitu dalam waktu-waktu COVID ni, atau maybe orang kata dalam waktu yang dah tak bekerja ni, saving adalah sesuatu yang powerful. Ilmu delayed gratification juga Tuan Nizam ada share, iaitu yang mana bila nak capai sesuatu atau ingin membeli sesuatu, tunggu dulu, terlebih dahulu hinggalah tiba pada masa yang sesuai. Lepas tu Tuan Nizam pun ada share juga tentang ilmu snowball juga, iaitu ini lebih kepada komitmen bulanan lah. Contohnya maybe ada sesiapa yang ada hutang belajar ke, atau hutang kereta ke, apa ke yang perlu dilunaskan ke, apa-apa hutang lah. Jadi ilmu ni orang kata bermanfaat lah. Kalau nak ceritakan banyaklah benda. Tapi alhamdulillah lah boleh dikatakan sepanjang saya menjadi suri rumah ni dan berbekalkan orang kata saving 30k tu, saya trade saham dan kebetulan beli counter DMAX, induk dengan warrant. Alhamdulillah hasil daripada profit tu dah berjaya beli motor Honda ADV 150 orang kata cash, 12,600 cash. Lepas tu berjaya settlekan hutang PTPTN, lepas tu buat down payment kereta potong X50. Jadi alhamdulillah, dulu waktu kerja dengan Tuan Nizam, waktu tu cita-cita nak beli Azia je. Tuan Nizam kata alah beli Azia tu alah cash je. Tapi rupanya lepas kahwin ni rezeki maybe potong S50 lah kot. Tapi tak keluar lagi, tunggu order je. Maybe bukan 8 kot baru dapat kereta tu. Ni eksklusif ni, esok nanti Tuan Nizam akan dengar ni sendiri. Apa ni, Puan Hidayah dulu nak beli Azia, sekarang dah keluar at 50, dah beli motor cash dengan 2,600. Wah, banyak. Betul, 12,600, banyak betul perubahan. Okay, so kalau cerita pasal profit saham pula, sebelum meninggalkan bermula dengan modal RM59, betul tak? Betul. Bermula 59, lepas tu macam mana story tu Kak? 59, lepas tu 30k, lepas tu sekarang macam mana pula tu? Sebab waktu kita kerja admin assistant kan, kita ada gaji tiap-tiap bulan. Jadi daripada modal 59 tu orang kata trade sikit-sikit sebab kita nak faham bagaimana bentuk naik turun saham tu. Jadi lepas tu mentor pun ada depan mata, tapi walaupun ada depan mata kita kena dengar juga. Apa yang Tuan Nizam tu ajar tu sebenarnya model yang beliau ajar tu pun memang dah orang kata bermanfaat untuk sepanjang hidup lah. Janji kita follow je model tu. Jangan belok-belok sebab model tu dah direct to the point. Kalau masanya untuk jual, jual. Kalau masanya untuk beli, beli. Macam tu. Jadi pastikan sebelum beli sesuatu saham tu buat kajian dulu. Itulah. Alright, so banyak sebenarnya nak cerita ni kan, kalau nak ikutkan masa tak cukup lah. Okay, so next, apa sebenarnya pendapat Puan Hidayah tentang Tuan Nizam ni sendiri? Apa yang Puan Hidayah suka sangat dengan Tuan Nizam? Sebenarnya banyak benda sebenarnya. Tuan Nizam, jasa Tuan Nizam ni. Okay, kejap mesti ingat. Okay, bagi pendapat saya tentang Tuan Nizam ni, beliau merupakan bos yang baik lah. Sentiasa cuba yang terbaik semasa deliver ataupun share ilmu. Bila travel bersama dengan beliau dan juga tim Sahamasi yang lain, orang kata bila mengendalikan suatu event, waktu tu kita akan nampak banyak benda pada bos kita kan. Jadi dengan Tuan Nizam ni, walaupun masa event tu ada masa beliau tak sihat, tapi beliau cuba tak cancel event tu sebab memikirkan student yang datang daripada jauh, datang daripada Perak, Kedah, Penang kan. Jadi mereka ni semangat nak menuntut ilmu saham tu, ada semangat nak ubah tarikh hidup diorang. Jadi bagi saya macam sangat terbaik lah Tuan Nizam ni. Beza lah, mungkin setengah mentor saham yang kat luar sana mungkin try nak avoid berdepan dengan student, tapi dengan Tuan Nizam dia berbeza. Macam kadang-kadang ada student yang tanya soalan yang tak jawab, orang kata tak masuk akal, tapi Tuan Nizam ni akan cuba jugalah jawab soalan tu dengan terbaik. Kalau boleh nak make sure semua peserta ataupun student yang datang pada hari tu
faham dan nak tahu apa yang nak fokus dalam aktiviti trade saham ni. Okay, so lastnya, so kalau lah Tuan Nizam dengar apa ni wish daripada Puan Hidayah sendiri, apa ucapan untuk Tuan Nizam kalau dia menonton ni sekarang? Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih pada Tuan Nizam sebab share ilmu saham ni dengan saya waktu orang kata walaupun kami dalam team hanya staff saja, tapi Tuan Nizam tak lokek ilmu. Bila kita tanya pasal saham, beliau akan jawab juga. Saya ingin mengucapkan selamat hari lahir lah kepada Tuan Nizam Malik. Hanya Allah saja dapat balas balik budi Tuan Nizam. Saya doakan juga Tuan Nizam dengan tim Saham Masri kekal sukses dan kekal membantu ramai lagi rakyat Malaysia yang nak ubah hidup mereka. Mungkin mereka yang baru saja nak belajar tentang saham, pastikan yang paling penting adalah sentiasa hormat mentor. InsyaAllah ilmu yang disampaikan ataupun ilmu yang dipelajari daripada mentor tu insyaAllah ada berkat. Yang penting hormat mentor. Tu je kot. Okey ke? Okey sangat. Ni dah siap buat skrip dah ni. Ada pasti mana? Itulah dia Puan Hidayah yang merupakan one of tim Saham Masri kita dulu, okay. So kalau anda mungkin belum mengenali beliau dulu pernah berkhidmat bersama dengan Wealth Academy waktu awal-awal kemunculan tim Saham Masri, okay. So kita jemput sekali Tuan Nizam bersama dengan kita untuk kita showkan result dia, okay. So adakah anda dah ready untuk kita show result bersama Tuan Nizam Malik? Komen sikit ready. Okay, so update daripada saya untuk Tuan. Okay. Setakat profit Puan Hidayah Profit Puan Hidayah sebelum ni bermula dengan modal 59, tak silap RM59. Sebelum tamat bersama dengan Saham Masri, beliau memperoleh 30,000, okay. Dan semalam saya dapat tahu beliau sudah memperoleh total up semua 90,000 profit dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Campur-campur semua. 90,000 tau. Dan update juga, dulu beliau cakap dengan Tuan Nizam nak beli Azia. Sekarang beliau dah buat down payment guna duit saham bursa belanja guna duit saham. Down payment Proton X50 dan juga beli cash motor Honda apa saya tak tahu nama. Cash 12,600 dan juga dah settle bayar PTPTN. Motor apa sampai namanya 12,000 lah. Mahal betul. Motor 12,600 dia beli cash. Dia beli cash. Sekarang ni betul Puan Hidayah cakap dia dah capai tahap financial freedom. Dan juga saya ada sempat lagi di recall, dia kata dia dapat duit untuk baby 1,500 dan dia grow up daripada modal tu dia jadi 8,000. Untuk baby saja dah ada 8,000. Okay, bursa belanja. Bursa belanja. Alhamdulillah. Okay, so ini result. Ini result Puan Hidayah. Result Tuan Nizam mesti lagi gempak dan kita nak show sama-sama hari ni. Okay, anda boleh tengok. Tak ada, saya biasa-biasa je. Saya biasa-biasa je. Okay, biasa. Okay, jom kita tengok. Jom kita tengok. Adakah anda dah ready? Okay, so kalau dah ready boleh komen sikit. Boleh juga klik like, klik share dan juga kalau ada soalan tanya terus soalan anda. Waktu ni lah waktu yang sangat mantap kalau kita tanya soalan. Okay, so jom kita sama-sama selongkar lah antara result-result yang berjaya Tuan Nizam dapat. Dan kalau boleh lah Tuan Nizam recall balik, mungkin ada story, mungkin ada pengalaman, mungkin ada benda yang menarik yang Tuan Nizam nak cerita berdasarkan setiap aktiviti trade saham Tuan, okay? Okay, insyaAllah. Okay, so teruskan, jom kita tengok. Okay, antara result profit yang Tuan Nizam akan share dekat kita. For sure banyak lagi tau, tapi ini antara yang kita akan tunjuk lah, okay. So kat sini kalau tengok portfolio saham Tuan, berjaya dapatkan 192.37%. Banyak gila tu. Seronok ke tak seronok ni masa trade ni? Saya ke? Tanya saya ke tanya orang? Ya betul. Seronok ke tak seronok sebenarnya Tuan trade saham ni dapat 25,000 profit? Of course seronok. Ya, of course seronok. Kita rasa yalah benda yang bukan mudah untuk dilakukan tetapi alhamdulillah kita dapat capai. So seronok, of course seronok. Okay, so kita tengok next lagi. Banyak lagi nak tunjuk ni. Kita tengok next berapa pula profit saham Tuan dan kita nak Tuan story sikit lah. Mungkin pengalaman Tuan ke apa. Jom kita tengok sama-sama. Alright, so ni next Tuan berjaya dapatkan 104.55%, RM11,343.60 dan juga
2.20%, profitnya RM43,472.80. Wow, amazing. So kalau boleh Tuan Nizam recall sikit lah pengalaman Tuan dalam activity trade counter yang dua ni yang banyak sangat ni. Berapa kalau boleh Tuan recall apa bestnya masa dapat profit banyak macam ni? Okay, alright. So result yang 5 angka macam ni kebanyakannya adalah daripada trade counter warrant lah. Okay, of course counter induk pun kita boleh buat juga. Okay, tetapi warrant ni dia give bigger impact dari segi percentage. Okay, maksudnya saya ingat lagi kalau dulu saya belajar tentang pelaburan dan ada orang cakap pada saya yang kalau kita boleh buat profit lebih daripada apa yang fund manager boleh bagi, contohnya macam KWSP, ASB bagi kita dalam 5% per year, dan kalau kita boleh claim kata kita boleh buat lebih daripada itu, majority adalah scammer. Tetapi based on pengalaman saya daripada activity trade saham, inilah hasil yang berjaya dilakukan. Okay, kita boleh touch 100% sampai 300%. Okay, so di result yang boleh dihasilkan tak payah tunggu setahun pun. Okay, dia mungkinlah ambil masa a few months, okay, beberapa bulan, 3 bulan, mungkin 6 bulan. Tetapi tak adalah saya tunggu sampai setahun. So itu antara keseronokan dalam aktiviti trade saham ni. Alright, dan inilah antara benda yang kita possibly boleh lakukan daripada aktiviti trade saham kita. Yes. Okay, ramai yang tanya berapa lama hold tu? Hold counter saham yang banyak sangat tu. Puan Liana cakap berapa lama saya tak berapa ingat secara spesifik, tetapi counter ni ada yang cepat, ada yang lambat. Ada yang counter yang kita tunggu sampai 6 bulan tak naik lagi, ada yang 3 bulan, ada yang sebulan, ada yang 2 minggu dah naik dah. Ada yang kita beli hari ni, petang ni dah naik dah. So dia depends kepada counter. Ini satu benda yang kita tak boleh nak kawal dalam pergerakan harga saham. Jadi bagi saya, kita beli saham just follow the signal dan yang kajian saham kita. Kalau dia naik cepat, alhamdulillah. Kalau dia lambat, kita kena sabar untuk tunggulah. Tapi by pengalaman saya, trade saham ni dia boleh jadi sangat-sangat cepat dan boleh jadi lambat sampai mungkin lebih 6 bulan pun ada. Tapi jaranglah saya hold sesuatu counter untuk capital gain sampai setahun. Jarang lah macam tu. Okay, saya nak tanya soalan cepu mas lah kan. Total up Tuan Nizam punya profit ni memang betul banyak. So apa hasil trade saham ni apa yang Tuan Nizam buat? So anda boleh sharekan juga. Kalau anda yang dah trade saham, apa hasil trade tu anda buat apa? Mungkin beli rumah ke, mungkin beli baju raya ke. So share juga apa yang Tuan Nizam buat dengan duit saham tu sendiri. Okay, alright. So profit daripada saham, daripada dulu lagi, dia sebenarnya macam ni, Wani, saya sebenarnya tak adalah menggunakan modal yang besar untuk trade saham. Ramai orang kata nak buat profit saham ni kena ada modal besar. Saya sebenarnya orang biasa yang bermula daripada modal yang kecil juga. Okay, so saya bermula first kali modal RM1,000 sahaja dan saya grow dari situ. Okay, dan kebanyakannya profit ni saya tak ambil daripada duit gaji ke apa sangat. Saya daripada modal profit tu saya gandakan dan profit tu dijadikan modal dalam next trade. So itu benda yang saya buat lah, snowball effect ataupun kita sebut start small grow big. Okay, jadi mungkin dia mengambil masa tetapi dia adalah lebih selamat bagi saya. Alright, so daripada dulu lagi, selain daripada saya gunakan semula untuk melabur ataupun trade saham, saya suka keluarkan duit tersebut untuk belanja family saya. Itu adalah benda yang biasanya saya akan buat. So saya akan bawa family saya berjalan, saya akan bawa makan dekat tempat yang mungkin mahal sikit yang biasanya kita tak pergi. Alright, lepas tu belikan barang-barang untuk family, belikan handbag ke apa ke untuk wife saya ke, untuk anak-anak saya ke, dia nak makan apa ke. So itu adalah benda yang saya selalu buat lah basically. Alright, dan selain tu juga selain tu simpan, banyak daripada simpan, lepas tu reinvest balik dalam pelaburan saham, okay, dalam benda-benda lain lah yang saya boleh buat. So secara ringkasnya, sebab saya pun bukan spender, saya bukannya suka belanja. Saya banyak, kalau tak perlu beli, saya takkan belanja lah. Tapi kalau sekali saya beli banyak. Itu masalahnya. Wife saya selalu cakap, saya ni jenis memang tak belanja. Tapi kalau saya dah belanja, habis banyak. Jadi itulah antara benda-benda yang berlaku lah. Basically, beli kereta pun ada juga. Beli kereta, beli rumah, coming soon lah. Tengah dalam proses sebenarnya.
Hasil trade saham lah. Sikit sebanyak lah. Sikit sebanyak kumpul-kumpul lah. Adalah sikit sebanyak. Okey, so kepada anda yang sedang menonton secara live, kalau nak tanya soalan pun boleh bertanya. Okey, so saya nak ajukan soalan ni daripada mana tadi ni. Dia tanya, Tuan tak pernah rugi ke? So apa jawapan Tuan untuk itu? Of course pernah rugi. Tak ada orang tak pernah rugi. Jadi of course mesti ada mengalami kerugian. Masa awal-awal saya start pun saya ada banyak rugi juga. Okay, antara saya rugi yang saya ingat adalah rugi RM5,000 dalam masa beberapa minit. Dan benda tu berlaku masa saya trade di sebelah wife saya. Saya tunjuk kat wife saya ni saya trade ni counter ni, saya guna modal besar ni. Dan ni masa awal 2014, 2015 lagi saya ingat. Okay, masa tu saya macam gunakan modal yang besar dan saya rugi dalam masa berapa minit. Okay, dia sharp drop macam tu. Dan pengalaman saya tu, kalau saya boleh recall balik, apa yang menyebabkan saya rugi macam tu adalah overconfident dalam aktiviti trade saham lah. Kita rasa macam kita dah biasa buat 4 angka profit, lepas tu kita boleh guna modal besar untuk buat profit lagi banyak, kita langgar rules yang kita biasanya gunakan, so kita mengalami kerugian macam tu. Dan itulah benda-benda yang saya pesan juga kepada ramai student yang belajar juga. Saham ni adalah about emosi. Emosi ni maksudnya mula-mula kita nak masuk pasaran saham ni kita takut, lepas tu kita risau, kita was-was. Itu adalah emosi juga. Okay, tapi nanti bila kita dah start buat profit pun, asyik trade, asyik profit je pun, kita akan jadi yakin. Lepas tu kita jadi overconfident. Semua ni adalah benda-benda yang boleh berlaku dalam aktiviti trade saham. Okay, yang sentiasa saya perlu share pengalaman ni supaya lebih ramai orang dapat bersedia untuk menghadapi permainan emosi dalam aktiviti pelaburan dan trade saham. Itulah basically perjalanannya basically. Okay, next question daripada Tuan Mahat. Dia tanya, secara purata berapa minimum yang selalu Tuan Nizam Malik laburkan? Minimum? Minimum ke ataupun average? Minimum pun boleh, minimum boleh, average pun boleh. Minimum depends lah. Sekarang dia macam ni tau, sebab kita scale up daripada modal RM1,000 tu, dulu biasa trade RM1,000 sahaja, maintain RM1,000 sahaja. Lepas tu naik RM5,000, okay. Lepas dah biasa trade RM5,000, go to RM10,000. Okay, dah biasa RM10,000 pergi RM20,000, RM30,000. So sekarang saya punya level adalah bermain di modal RM100,000. So satu counter kita masuk RM100,000 lah, lebih kurang macam tu lah. Tapi nak sampai ke level ni dia naik sikit-sikit, scale up sikit-sikit. Dan saya naik sebab saya tengok ramai orang dia bermula dengan modal yang kecil tetapi dia naik tu terlalu cepat. Dia pergi dekat modal yang terlalu besar tu terlalu cepat, dia tak ready lagi sebenarnya untuk handle the emotion. Dan lagi teruk adalah orang dia gunakan modal yang besar menggunakan duit pinjam ataupun loan daripada bank. Dia buat personal loan, dia masuk ke pasaran saham. Itu adalah sangat-sangat berisiko sebenarnya. Berisiko sebab apa? Saya dah pernah buat. Saya pernah ambil easy cash daripada Maybank RM6,000 yang kita bayar RM1,000 tanpa interest setiap bulan. Dia tidak menjana keuntungan pun sebab kita bermain dengan emosi kita dalam pasaran saham. Saya sarankan kita elakkan daripada ambil loan dan sebagainya. Kita grow secara perlahan-lahan, okay, dan buat dengan cara yang betul. InsyaAllah kita boleh buat profit yang banyak walaupun kita bermula dengan modal yang kecil. Tetapi bila anda start dah faham apa yang anda buat, anda dah dapat konsistensi, anda yakin dengan apa yang anda buat, okay, dan anda boleh start scale up supaya anda punya keuntungan tu lebih besar dan lebih signifikan lagi. So macam tu. Okay Tuan, Tuan kan sekarang busy, bagi saya busy lah, Tuan Nizam ni sangat busy. Ada company lagi nak diuruskan, lepas tu dengan trade saham lagi. Macam mana Tuan boleh buat consistent profit? Apa rahsia Tuan boleh buat consistent profit? Okay, alright. So terma konsisten ni pun satu benda yang perlu diperjelaskan. Okay, konsisten, ramai orang fikir konsisten maksudnya buat duit tiap-tiap hari ataupun beli saham, jual saham tiap-tiap hari. Sebenarnya tidak. Yang sebenarnya kita beli saham tu sekali-sekala, tetapi kita bila on position kita monitor setiap hari. Saham yang kita beli tu kita monitor selalu. Tetapi bukan mesti kita buat keputusan beli dan jual tu setiap hari, tidak.
So bila kita buat macam tu, kita beli saham tu dan kita tunggu sehingga dia memberikan sell signal, sama ada sell signal for profit ataupun sell signal for cut loss. So dalam proses tersebut kita just monitor from time to time. So dalam masa yang sama kita boleh buat kerja lain. Kita still boleh bekerja, kita still boleh business, kita still boleh jadi suri rumah tangga, lipat baju dan sebagainya. Dia tidak menghalang kita. So sebenarnya yang menghalang kita adalah cara kita melihat pasaran saham tersebut. Okay, saham sebenarnya tak menyibukkan saya pun. Sebenarnya tak sibuk pun melabur saham. Dia adalah satu yang sangat santai untuk kita lakukan. Okay, dan kita still boleh buat perkara-perkara yang lain. Ini benda yang saya perlu sampaikan sebab ini adalah pengalaman yang kita boleh sampaikan kepada lebih ramai orang di luar sana. Okay? Betul. So basically kan Tuan memang sangat mempercayai mentor lah. Maksudnya Tuan even sampai sekarang pun Tuan still berguru, bermentor. Jadi sebenarnya tadi pun Puan Hidayah cakap hormat mentor. Apa pentingnya ada mentor sebenarnya? Kenapa ramai orang dia nak berjaya dengan ilmu saja. Dia tak nak ada mentor yang bimbing dia berterusan. Jadi kenapa pentingnya sebenarnya ada mentor, especially-nya dalam pelaburan saham dan trade saham ni sendiri? Okay, mentor ni dia adalah ibarat macam shortcut untuk kita. Okay, untuk kita berjaya capai sesuatu benda tu, kita perlukan mentor. Okay, sebab kalau kita nak melalui jalan kejayaan tu, dia ada banyak onak dan duri dia sepanjang perjalanan tu. So kalau ada seseorang yang dah lalui jalan tersebut dan dia dah tahu lubang kat mana, duri kat mana, ada halangan kat mana, dan dia beritahu kita supaya kita tidak melalui halangan-halangan tersebut, kita boleh lalu jalan yang lebih mudah untuk kita. Dan itulah fungsi mentor ataupun guru kita yang kita belajar secara berterusan, bukan belajar sekali je. Okay, secara berterusan. Mentoring ni berterusan dan kita akan dapat panduan tentang apa yang proven menghasilkan result pada waktu kita nak lakukannya dan pada masa akan datang. Okay, so sangat penting untuk kita mempunyai mentor ni supaya kita dapat result yang kita mahukan dengan lebih cepat. Sebab ramai orang dia tak nak belajar, dia nak buat sendiri. Boleh berjaya sendiri tetapi dia akan mengambil masa yang lebih panjang. So umur kita ni berjalan. Masa ni berjalan. Sekarang umur saya 34 tahun Wani. Okay, kalau saya tak belajar, mungkin saya ambil masa nak fahamkan strategi yang proven ni mungkin ambil masa 10 tahun. Mungkin masa tu saya dah 44 tahun, 54 tahun baru saya faham. Oh macam ni rupanya buat saham. Mari kita buat duit dalam saham. Instead of kalau saya nampak ada seseorang yang dah berjaya dan dia tahu macam mana nak lakukannya, okay, dalam otak dia ni ada benda success formula. Okay, saya nak buka otak dia ni, ambil success formula tu, lepas tu saya buka otak saya, masukkan dalam otak saya. Jadi saya tahu yang dia dah lalui mungkin bertahun-tahun, 20 tahun pengalaman dia lalui benda tu. Jadi saya dah ambil tu dan saya plug in terus dalam otak saya dah tak perlukan 20 tahun untuk melalui proses tersebut. Sebab dia dah beritahu saya, okey jalan dia macam ni, buat macam ni, buat macam ni, buat macam ni, kita ikut, kita dapat result. Kan lebih mudah. Jadi ramai orang tanya saya, Nizam macam mana umur baru 34 tahun, tahun ni dah macam-macam kejayaan, sukses, you achieve, you dah bantu lebih ramai orang berjaya. Sebab saya di belakang saya ada mentor. Dalam apa sahaja perkara yang saya nak buat, saya ada mentor dalam saham, saya ada mentor dalam business, saya ada mentor dalam communication, dalam presentation, everything, benda yang saya nak buat, semuanya ada mentor. Jadi saya regards ini sebagai rahsia kejayaan dan rahsia untuk shortcutkan kita punya masa untuk capai kejayaan. Jadi bila kita nak dapatkan ilmu daripada seseorang pula, kita kena menghormati dia lah. Tak make sense kita nak ilmu dia tapi kita tak hormat dia, kita kutuk dia, kita keji dia. Macam mana kita nak dapat keberkatan daripada ilmu tu? So kita nak keluarkan, ibarat saya kata nak keluarkan ilmu masuk dalam otak kita, nak ambil keluar bukan kita boleh potong kepala dia ambil. Kita nak dapat ni melalui cara bercakap, cara dia mengajar kita. Jadi bila dia bercakap dengan keberkatan, maka ilmu tu mengalir masuk kepada diri kita ni dan kita boleh gunakan ilmu tu untuk dapatkan result yang kita mahukan. So sangat penting, inilah rahsia-rahsia antara kejayaan lah yang kita boleh kongsikan kepada lebih ramai orang. Betul. Okay, so kepada anda yang sedang menonton, cuba komen sikit. Adakah anda ni nak berjaya dengan mentor ataupun tidak? Adakah anda nak jadi millionaire juga ke tidak? Komen sikit dekat ruang komen. Dan kalau nak tanya soalan pun boleh tanya di ruangan komen. Okay, soalan ni datang daripada Puan Siki. Dia tanya, salam, platform apakah yang guna untuk trading? Apakah jawapan Tuan Nizam sendiri yang Tuan Nizam gunalah untuk trading?
Okey, yang saya guna daripada permulaan saya bermula dengan Maybank Investment Bank. Okey, lepas tu saya try SJ Securities. Lepas tu yang terkini saya pakai M Plus Online untuk buat aktiviti jual beli saham. Dan selain itu juga saya gunakan platform RHB Investment Bank iaitu RHB Trade Smart untuk fokus kepada kajian saham sebab dia ada platform yang bagus untuk buat fundamental dan technical analysis. Tapi sebenarnya platform ni terpulang pada masing-masing, ikut keselesaan masing-masing. Nak pakai mana-mana pun tak apa asalkan anda boleh buat keputusan beli dan jual saham anda dengan yakin. Macam tu. Alright, so kepada anda yang sedang menonton, saya nak tanya soalan cepu emas lah. Kan, mungkin yang menonton kita ni mungkin ada student PSM ataupun WSM 1.0 ataupun WSM 2.0. Cuba komen sikit, apa pendapat anda berguru dengan Tuan Nizam Malik compare tu yang lain. Okay, so share sikit. Ada ke student kita? Anda. Tak pastilah saya sebab semua silent reader. Semua dah pandang mendengar. Tak, dia macam ni Wani, student kita dah berjaya, dah buat profit 4 angka, 5 angka, dah lupa dah kita. 6 angka pun ada tuan. Buat profit, lepas tu dah tak tengok dah kita punya live. Dulu sebelum buat profit, selalu tengok live, ada nama-nama kita. Nanti dah berjaya buat profit, dah tak tengok dah kita dah. Macam tu. Kita nak tengok sikit, ada ke yang menonton secara live ni student kita yang menonton ke memang tak ada orang tonton ni. So kalau anda yang menonton ni mungkin student PSM ke WSM 1.0 ke WSM 2.0 ke, komen sikit dekat bawah. Anda ni student mana dan best ke berguru dengan mentor Tuan Nizam Malik ni? Cuba komen sikit. Bagi feedback sikit, bagi feedback. Kalau orang tak komen maksudnya tak best kot. Ke macam mana ni? Tak best lah macam mana tu. So komen sikit kat ruang komen, kita nak tengok student siapa yang menonton secara live ni, dia student mana dan adakah apa perasaan dia berguru dengan mentor Tuan Nizam Malik sendirilah. Cuba komen sikit lah, tengok ramai PSM ke WSM 1.0 ke WSM 2.0. Baru ada komen, ada ni Tuan sentiasa follow, selalu follow. Tuan Ansor pun ada, Tuan Fauzi pun ada. Baru kita nampak, oh dia orang tengah tonton, maksudnya mereka ni tengah fokus menonton. So kalau nak tanya soalan pun boleh tanya. Saya still tengok lagi Tuan Amirul Abati Khalif, kita punya student yang dah buat profit dalam WSM 2.0. Berapa profitnya Tuan Nizam? Berapa Tuan Nizam tahu tak? Berapa profit Tuan Amirul? 30,000 Berapa ni profit Tuan Amirul? Tak silap saya dah 5-6 angka macam tu lah. Cuba Tuan Amirul 5 angka kot. 5 angka rasanya. WSM, siapa lagi student kat sini? Harap Tuan Nizam dan tim tak marah lah. Kita tonton je tak komen sangat. Macam tu, Jangan cakap macam tu. Saya dengar profit terkumpul coach. Ni yang nak tanya soalan ni. Tuan Zaha Arinas nak tanya ni. Profit terkumpul coach Tuan Nizam Malik berapa? Coach profit terkumpul tu. Ingat ke tak ingat tu? Tak kira lah saya profit, tapi 6 angka kot, 6 angka, 7 angka tak tahu lah kalau dah berapa tahun ni tak sampai 7 angka, tapi 6 angka insyaAllah memang ada. Ni namanya The Next Millionaire. So kepada anda yang sedang menonton, adakah anda The Next Millionaire? Especiallynya student PSM, WSM 1.0, WSM 2.0, adakah anda The Next Millionaire kita? Right, so kita tengok. Tuan Zaha Arina 185K tengah menonton, ramai rupanya menonton. Kita ingatkan tak ada orang tonton, senyap je ni. Curi tengok sambil kerja. Ya, cuma siapa Wani? Ya. Wani, saya nak clarify sikit tentang terma millionaire dalam saham sebenarnya. Dia sebenarnya subjektif kepada semua orang lah. Tetapi bagi saya, kita nak achieve millionaire ni dia ada step by step dia lah. So millionaire ni yang pertama mungkin kita boleh achieve 1 juta unit saham terlebih dahulu. So kita beli apa-apa counter, dia punya jumlah unit dia adalah 1 juta dalam satu portfolio ataupun beberapa portfolio lah. Okay, so 1 juta unit saham. Yang kedua adalah jumlah kita punya duit ataupun modal kita 1 juta dalam pasaran saham. Maksudnya modal kita. Okay, ada juga modal campur profit 1 juta. Okay, ada juga keadaan di mana kita keuntungan dalam aktiviti trade saham kita mencecah 1 juta dalam saham. So dia ada banyak step by step yang kita boleh achieve dalam pasaran saham ni. Walaupun dia besar, tetapi bagi saya dia achievable, dia boleh dilakukan kalau kita fokus dan konsisten. Dan bermula daripada 100 unit saham kita yang pertama, 1000 unit saham kita yang pertama, dan kalau kita ada mindset untuk capai 1 juta yang pertama tu, kita akan bergerak ke arahnya. So kita tahun ni insyaAllah kita akan bermula dengan hashtag URTNM, you are the next millionaire. Sebab kita nak inspire lebih ramai lagi orang untuk capai result yang lebih besar
dalam aktiviti pelaburan dan trade saham yang dilakukan. Okay, kalau boleh kita nak lihat lebih ramai achieve millionaire dalam pasaran saham di Bursa Malaysia, dan itu adalah possible. Bagi orang yang positif, itu possible. Bagi orang yang negatif, orang yang tak percaya, it's not possible for them. So yang penting anda percaya, anda lakukannya, dan bila kita gunakan hashtag #URTNM, you are the next millionaire tu diibarat satu doa yang mana kita mendoakan orang yang menonton ni menjadi millionaire. Okay, the next millionaire. Saya ingat lagi macam Richworks mereka gunakan terma anda kaya dan berjaya. Kita dekat sini kita ada TNM, you are the next millionaire. So kita cakap benda yang bagus, kita sebut benda yang millionaire ni, mana tahu doa makbul pula dalam bulan-bulan Ramadan ni, insya-Allah siapa tahu siapa yang sambut URTNM ni akan menjadi millionaire satu hari ni, bukan hari ni, insya-Allah di masa akan datang. Macam tu, betul tak? Betul. Ramai student kita yang start komen ni dekat ruangan komen. Dia cakap best belajar, so macam mana lah. So nanti kita akan baca sama-sama, alright. So saya ada soalan sebenarnya. Tuan Zaha Arina Sartanah ni tanya, kalau kita dah terbeli banyak kaunter, macam mana kita nak clearkan semula supaya tak loss? Tak loss. Dah beli banyak kaunter. So, sebenarnya kan Tuan, ramai yang kontak saya yang dia dah terbeli banyak sangat kaunter. One of soalan Tuan Zaha Arina ni saya mengimbas kembali salah seorang tuan yang terbeli hampir 50 kaunter dalam pasaran saham, dan dia tanya saya macam mana nak buat untuk dia clear position tapi dia tak nak loss. So apa pandangan Tuan dan jawapan Tuan sendiri? Okey, jawapan saya adalah kita kena terima hakikat. Okay, kadang-kadang kita buat sesuatu dan kita dah silap dalam apa yang kita buat sebelum ni. Okay, jadi bila kita dah buat silap, kita sama ada kita peram kesilapan tersebut dan hidup dengan kesilapan tersebut, ataupun kedua, kita clear position untuk kita bermula balik semula dengan tindakan yang lebih baik lah. So belajar untuk menerima kesilapan yang kita lakukan sebelum ni, okay, dan move on ke next proses adalah satu pilihan. Dia dua pilihan lah. You nak stay, duduk sampai bila-bila, ataupun you nak clear position dan go to the next trade. So kalau you clear position, you lost, you serap loss tu, you terima. Itulah kesilapan ataupun perkara yang dah berlaku sebelum ni, dan jangan anggap dia sebagai satu perkara yang buruk. Okay, tetapi jadikan dia sebagai satu pengalaman, okay, dan story anda dalam terlibat dalam saham, okay, dan cuba based on kajian saham juga, tengok yang mana kita boleh clear dulu, okay, ambil dulu modal yang ada, dan lepas tu bila anda nak trade untuk next trade ni, anda kena buat dengan lebih baik. Okay, jangan main buat kesilapan yang sama, okay, jangan biarkan anda rugi yang banyak dalam aktiviti pelaburan dan trade saham. Maksudnya mestilah kita kena buat keputusan yang berdasarkan ilmu yang terbukti berkesan. So that's the idea lah. Dan jangan sedih sangat bila dah clear position, benda yang dah lepas jangan kita risaukan sangat. Kita dah cut loss, kita dah rugi, tak apa, dia anggap dia sebagai satu pengalaman dan pengajaran, okay, tetapi jangan duduk lagi di kesilapan yang lama. Okay, kita ada masa yang ke depan ni, lebih baik kita fokus kepada perkara yang mendatang. Okay, contohlah ada orang dia trade sampai rugi RM30,000. Okay, dan dia bila dia clear position, dia dapat lagi RM10,000. RM20,000 tu dia total duit dia RM30,000, dia lost RM20,000, dia tinggal RM10,000 sahaja. Okay, siapa tahu bila you buat dengan betul, RM10,000 tu you boleh gandakan jadi RM100,000. Siapa tahu. So kalau kita berfikiran positif, okay, sabar dengan benda kesilapan yang kita dah lakukan dan kita buat lebih baik, mungkin ada banyak peluang lagi di hadapan yang kita tak sangka-sangka. Okay, so ramai je student saya Wani yang dulu rugi berganda-ganda, okay, bertingkat-tingkat rugi dia tu, tetapi akhirnya keluar daripada kerugian dan buat profit lagi berganda-ganda. So jangan kita sedih dengan kerugian, okay, jangan kita marah diri kita ke apa ke, tak perlu. Yang penting kita be positif sentiasa dan lakukan yang terbaik dalam next trade kita. Okay, wow. Move on lah, orang kata move on positif kan. Okay, sebenarnya kan Tuan, kita dah dekat pukul 11 tau. Masa tu memang sangat limited. Tapi saya nak tanya satu soalan lagi. Daripada Puan Nurhalizah. Okay, apa maksud consolidation dalam sesuatu saham? Dan perlukah stay kalau dah masuk counter tu? Atau perlu keluar sebelum consolidate? Daripada Puan Nurhalizah soalannya. Okay, consolidation ni sebenarnya kena tanya your dealer lah. Okay, saya bukan the right person untuk jawab soalan ni, tapi based on pengalaman saya, consolidation bermaksud pengukuhan
pengukuhan sesuatu harga saham. Okay, so contohnya harga saham tu berharga 10 sen. So 10 sen ni penny stock. Jadi company rasa macam syarikat tersebut company ni dia tak cantik harga saham dia. Jadi apa dia buat? Dia buat keputusan untuk consolidatekan harga saham dia tu, dia naikkan ke 50 sen atau ke RM1. Tengoklah berapa dia punya keputusan dia. Alright, dan bila berlaku consolidation, harga saham tersebut akan naik tetapi unit pegangan saham kita akan turun. Okay, dia adalah benda yang sama tetapi harga berbeza. So tak ada apa yang berubah dalam pegangan saham kita, okay, tetapi dia akan menyebabkan harga saham tersebut naik lebih tinggi lah, tetapi dia tidak akan ada apa-apa perubahan. So kalau kita dah on position dalam consolidation counter, apa kita nak buat? Dia sebenarnya berbalik semula kepada kajian saham yang kita lakukan sebelum ni. Sebelum anda beli saham, anda dah tahu dah cut loss price anda dah tahu dah target price anda kat mana. So kita dah ada kiraan tersebut. So kalau dia consolidated 10 kali ganda, maka kita naikkan 10 kali ganda. So cut loss kita dekat bawah tu kita naikkan 10 kali ganda, kita akan dapat satu cut loss price di atas. Kalau dia langgar cut loss price kita tu, kita clear position. Kalau dia naik melepasi kita punya target price, kita boleh keluar dan clear position untuk take profit. So sangat penting untuk kita ada kajian saham sebelum kita buat apa-apa keputusan dalam saham. Masalahnya adalah apabila kita tak buat kajian saham, kita tak tahu entry price kita kat mana, kita tak tahu cut loss price kita kat mana, kita tak tahu target price kita kat mana, dan kita bila berlaku consolidation kita dah tak tahu nak buat apa dah. Sebab dah kat atas tu tak ada apa-apa signal lagi. So itu cara saya lah bila berdepan dengan consolidation, dan kita bukan jual saham kita semata-mata because of consolidation. Okay, sebab consolidation doesn't mean anything. Dia just menaikkan harga saham, mencantikkan harga saham sahaja. Alright, dan kita still kena buat keputusan based on trading plan ataupun perancangan kajian saham kita sebelum kita beli saham tersebut. Itulah secara ringkasnya, okay? Wow. So next soalan daripada Tuan Khalil lah. Kita nak jawab jugalah soalan. Nak suruh Tuan Nizam jawab juga. Berapa loss paling banyak coach sepanjang trade saham? Kalau Tuan Nizam ingat lah. Yang saya ingat tadi tu saya sebut RM5,000 dalam masa beberapa minit. Saya rasa 5 angka ada Saya rasa tak ada kot sampai 5 angka. Tak adalah. Semua dia di bawah 5 angka. Loss di bawah 5 angka. Saya maintain bawah daripada 5 angka. 4 angka tu biasa. 4 angka tu adalah macam RM3,000 ke RM5,000 tu biasa. RM8,000 pun pernah juga. Tetapi tak adalah sampai 5 angka. Sebab saya sangat menjaga cut loss. Menjaga kerugian dalam saham. Alright. Salam Tuan Nizam. Man Jambu cakap, saya baru saja nak buka akaun CDS. Masih belum terlambat lagi ke? Tak terlambat lah. Tak terlambat. Dan better late than never. Kan. So tak ada apa ni, maksudnya pasaran saham masih belum nak tutup lagi. So selagi dia buka, kita boleh terlibat dalam pasaran saham ni. Tak ada masih masalah. Ada peluang. Masih ada peluang. Yang penting ambillah tindakan dalam masa yang ada. Sebab masa tak pernah berhenti, dia akan sentiasa berlalu, macam itulah. Okay, so sebenarnya kita dah lebih kurang dalam 1 jam setengah kita bersiaran. Tuan Nizam sebenarnya dia ada hal penting sekejap lagi. Tapi sebelum tu saya nak bertanyalah soalan kepada Tuan Nizam. Sebenarnya kita akan adakan iftar Ramadan dan juga eksklusif group coaching pada hari Sabtu ni, 1 Mei, sempena Hari Buruh kan, which is di Johor Bahru. Dan sebenarnya Tuan Nizam memang sangat pack jadualnya, tapi beliau berkesudian juga untuk turun padang. Dan selain daripada itu, kalau anda yang menonton secara live, anda yang dekat Johor Bahru, anda mesti happy dapat dengar ni, okay? Selain daripada iftar Ramadan dan juga grup eksklusif person coaching tu, kita akan berikan tiket percuma kepada anda untuk orang kata untuk apa saya nak suruh Tuan Nizam lah explain. So kepada anda, jom kita dengarkan Tuan Nizam punya explanation tentang tiket apa yang akan diberikan kepada mereka eksklusif kalau mereka join iftar kita ni, Tuan. Okay, alright. So pasal iftar Ramadan kita insyaAllah akan diadakan pada 1 Mei 2021, hari Sabtu ni. Kita akan bermula pada pukul 5 petang sampai pukul 9 malam. So dalam sesi tersebut dah ada special session dengan saya. Kita akan ada private talk, okay, yang saya akan share lebih banyak lagi tentang macam mana nak buat profit dalam saham, dan saya akan share berkaitan dengan warrant. So khas untuk siapa-siapa yang join iftar Ramadan tu, kita akan borak pasal warrant, okay, dan boleh tanya soalan direct pada saya pada waktu tersebut lah. Okay, tetapi dalam sesi tu, okay, selain daripada private talk dan berbuka puasa, okay, sampai pukul 9 malam tu, kita akan berikan 1 tiket akses kepada
peserta yang join, iaitu exclusive free group coaching. Kita akan Yes. berikan pada sesiapa yang join kita punya iftar Ramadan tu. Maksudnya masa mereka register nanti, mereka akan dapat satu tiket eksklusif. Alright, dah ada tak tiket tu? Ke belum lagi? Wani. Dah ada ke belum tiketnya? Kita tengah Belum siap lagi? progress. Tapi kita akan berikan tunjuk lah, nanti kita akan tunjuk. For sure kita akan tunjuk. Kita akan berikan tiket tersebut kepada anda yang daftar dan tiket tersebut valid selama 3 bulan yang mana anda boleh datang ke ni dia punya tiket dia punya rupa dia. Ni dia. Exclusive free group coaching bernilai RM1,000 bersama dengan saya, di mana anda berpeluang untuk hadir ke office kami di Wealth Academy Sedang Berhad di Johor Bahru. Dan kita akan gunakan training room kita dan masa tu kita akan belajar berkaitan dengan saham dan fokus kita adalah untuk membantu anda untuk lebih clear tentang hala tuju anda dalam saham dekat Bursa Malaysia. Jadi kepada anda yang register untuk hadir ke program iftar Ramadan bersama dengan Saham Mastery nanti, pastikan anda claim tiket lah, kita sebut tiket akses ni, kad ni eksklusif untuk free group coaching bersama dengan saya. Alright, so apa sahaja permasalahan anda dalam aktiviti pelaburan dan trade saham ni, kita boleh bincang sama-sama. Dan kita nak bantu anda dengan lebih dekat lagi. So ini adalah sesi eksklusif, kita tak pernah invite sesiapa ke office kita. So kita nak jadikan anda semua ni yang join iftar Ramadan untuk berada dalam sesi free eksklusif group coaching kita ni. Alright, dan it's going to be more interactive session bersama dengan saya. Alright, so itu je lah makluman tentang eksklusif free group coaching. Siapa yang berminat agaknya? Ada tak yang berminat ni nak join? So kalau berminat, saya baru edit caption untuk anda terus contact dengan tim Saham Mastery untuk bantu anda lah untuk join this iftar Ramadan. Selain tu kita akan beri juga tiket percuma eksklusif group coaching di mana anda boleh datang ke our office dan boleh ada sesi bersama dengan Tuan Nizam Malik. For sure. Ramai yang kata kalau kat Kedah macam mana ni, ada tak peluang bagi orang luar Johor? Jadi orang daripada luar Johor pula yang nak join. Anda yang dekat Johor tak nak join ke? Macam tu. Jadi bolehlah orang Johor grab dulu this opportunity. Mungkin kita tak nak buat lagi dah kat Johor kalau tak dapat sambutan. Mungkin kita nak buat kat KL, dah tak nak dah buat apa-apa program kat Johor. Jadi sementara kita buat ni, anda kena join lah. Macam tu. Right? Sesi tersebut kita akan buat dekat office. Kita akan set lah masanya bila. Jadi dalam masa 3 bulan tu kena hadirkan diri lah untuk sesi tersebut. So it's going to be interesting lah. So siapa yang nak minta kebenaran merentas tak boleh lah. Tak boleh lah. Wah, ada juga well bestnya untunglah orang Johor. Tak untunglah sebab orang Johor tak nak pun. Tapi kita ada seat lagi ke? Untuk iftar Ramadan kita ada seat Saya ke? tak pasti. Mungkin sebab limited orang lah. mungkin orang tonton SMS hari ni, kita bagilah sedikit kelonggaran. Tapi siapa cepat dia dapat lah. Kita tak boleh nak open banyak-banyak kan. Sebab maklumlah tengah PKP dengan kita nak jaga SOP dan sebagainya. So kita tak boleh janji. Jadi tak boleh ramai-ramai sangat? Eksklusif? Mungkin 5 je kot kita tambah ke boleh? Kita tak pastilah, tapi insyaAllah mungkin kita cuba. So kalau nak cepat-cepat klik link WhatsApp link di atas untuk kita slot in lah kalau ada. Alright, so kita pun tak boleh nak buka banyak-banyak sebenarnya. Nak ikutkan nak buka lebih banyak tapi tak boleh. So kita kena ada SOP dan sebagainya. So kita buat limited saja. So sementara ada ni cepat-cepat grab, kita cuba untuk bantu anda. Yang betul-betul committed je. Right. So Tuan Nizam, saya rasa itu saja live kita bersama dengan Tuan Nizam. Sebenarnya Tuan Nizam dah hampir 1.5 jam bersiaran kan. Banyak lagi sebenarnya yang kita nak share. Pastinya banyak lagi soalan yang nak tanya kan, daripada A to Z. Tak habis pun kalau satu hari live ni je. InsyaAllah kita akan go through lagi bersama Tuan Nizam. Kita cuba curi masa Tuan Nizam. InsyaAllah lepas ni kita akan bersama dengan Tuan Nizam lagi. Bila-bila masa kita akan update. Jadi sedikit kata-kata terakhir Tuan Nizam sebelum kita hantar Tuan Nizam pulang. Alright, so kata-kata akhir saya nak ucapkan terima kasih kepada Wani dan tim yang conduct sesi ni, Saham Mastermind Session bersama dengan saya, dan juga terima kasih kepada anda semua yang join sesi ni secara live ataupun tontonan semula. Sebab tanpa anda, siapalah saya, siapalah kami semua. Alright, dan terima kasih banyak kepada sokongan anda.
Alright, dan saya harap apa yang saya kongsikan dalam sesi kali ini memberi inspirasi kepada anda semua yang mana sesiapa sahaja boleh berjaya dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia dan anda juga layak untuk berjaya dalam kehidupan anda sekiranya anda ada dreams, anda ada kemahuan dan anda bertindak untuk mencapai kejayaan dalam kehidupan anda. Alright, dan keadaan semasa kita tengok macam tekanan kewangan semakin meningkat. So siapa yang buat persediaan untuk kewangan sendiri, kewangan masing-masing, insya-Allah akan dapat survive dalam kehidupan mereka. Alright, dan saya ingin melihat lebih ramai lagi orang berjaya dari segi kewangan peribadi, dapat bantu keluarga mereka dalam yang susah ataupun untuk ada kehidupan yang lebih baik. Alright, dan pastinya kita nak bina komuniti saham Mastery ni lebih ramai lagi orang yang boleh menjana keuntungan melalui pelaburan saham di Bursa Malaysia. Okay, jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Terima kasih banyak sekali lagi dan all the best untuk anda semua. You are TNM, you are the next millionaire. Assalamualaikum. Alright. Terima kasih Tuan. Okay, bye-bye. Bye. Okey, kepada anda yang sedang menonton, kita belum habis lagi. Banyak lagi sharing yang akan kita sharekan kepada anda. Okey, so sebelum kita akan bermula sebentar lagi dengan tetamu jemputan kita yang seterusnya, anda kena tonton VT ini dulu. Okey, so silakan. Apa khabar sekarang? Khabar baik, sihat saja. So, sebenarnya permulaan detik perkenalan Puan Rozita ni dengan Tuan Nizam, kalau masih ingat lagi macam mana? Oh ingat, tak boleh tak lupa, mesti ingat ni. Saya actually kenal Tuan Nizam through Facebook. Kebetulan saya belajar dengan Zam Saham, so dia pun bersama belajar dengan Zaham tapi different places lah. Dia tu saya di Selangor. Bila dia start mula buat kelas tu, saya terlihat dekat Facebook ada Nizam Malik. So saya follow dia, dan saya tengok cara dia mengajar macam mana kan. So saya decide 2016 saya pergi kelas dia pada 27 bulan 2 2016 saya pergi ke Johor Bahru, drive seorang-seorang ni pergi belajar dengan dia sebab ingin nak tengok cara dia, how dia ajar, cara pengajaran dia macam mana kan. So saya sampai di sana, saya attend kelas dia, cara dia ajar tu step by step. Daripada kita a bit confused yang macam blur-blur bodoh macam ni kan, tiba-tiba bila kita belajar dengan dia and then dia buat all the trigger, traffic light semua tu, dan kita dapat faham. And then dari situ slow-slow lah kita ikut dia kan, sebab kelas pun tak ramai masa tu, saya rasa tak sampai 10 orang masa tu di Johor Bahru. So habis kelas tu saya buat trading saya. Semasa tu saya beli tech fast macam pilat deck lah. Saya adalah buat profit sikit masa tu dengan menggunakan kaedah ataupun cara teknik yang diajar lah kan. So lepas pada tu saya datang lagi sekali, saya repeat sekali kelas dia dalam lepas 2 atau 3 bulan macam tu, saya untuk kelas lebih advance lagi lah. Kalau apa yang saya tak tahu macam ada tertentu yang kita tak faham, kalau mungkin kita lepas pandang, saya akan bertanya dengan dia lah. Kan, so dia banyak bagi share lah apa yang dia tahu about yang dia belajar dengan sifu-sifu dia lah kan. Dia share lah dengan kita orang ni lah. Sebab saya fikir saya pun nak lagi belajar dengan dia. So saya offer dengan dia, saya kata kenapa tak nak buat di Kuala Lumpur, because di orang demand, orang di Kuala Lumpur orang demand. So saya invite dia, saya kata why not you spread your wings to in KL lah. Saya katakan cause banyak orang yang nak belajar, sebab orang nak throughout from KL to JB, bukan semua orang boleh buat kan. So sebab saya keinginan saya nak belajar dengan dia, saya tak kira lah, saya pergi pun saya belajar, saya bawa kat seorang kereta dia baru pergi balik so saya start lah, di situlah saya mula kenal Cik Nizam, and then saya fokus apa yang diajar dengan saya kan.
apa yang saya tak tahu, saya dah tahulah kan. Ada a few things yang macam complicated sikit tu, saya akan bertanya dengan dia lah. Sebab dia memang suka, dia akan bila kita tanya, dia akan straightforward jawab je lah. Dia tak ada nak kata surut-surut ke macam tak nak bagi, macam orang kata kedekut lah, nak bagi ilmu tu tak ada. Dia akan share lah dengan apa yang kita tak tahu, dia akan share. Padahal saya dengan dia sama je guru, tapi dia orang muda, saya ni a bit slow learner sikit, so saya banyak bertanya dia banyak lah kan. In fact kadang-kadang pun saya mesej dia juga, tanya apa yang saya tak faham kan. Itu je lah yang saya boleh bagi apa yang saya mula-mula kenal dengan dia lah. Sampailah ke hari inilah saya Betul. kenal Nizam macam mana dia. Dia seorang yang bersemangat lah, yang dia nak orang nak share apa yang knowledge dia dengan orang lain. Sebab to me also, I'm also like that lah, sama juga. Tapi dia lebih fokus pada orang muda, orang-orang muda kan, untuk belajar saham. Kan sebab orang muda ni dia punya ni lebih cepat sikit pada yang season-season macam ni kan. Dia banyak lah masa saya dengan dia pun, masa dia buat di student, mula-mula buat kelas di Kuala Lumpur pun memang tak ramai. Less than 10. Masa saya ingat mula-mula saya buat kelas dengan dia, saya handle kelas dengan dia di Ampang. Masa tu memang tak ramai. Betul, mungkin Adia tak tahu. Betul, macam ni. Mungkin Adia tak tahu. Sebab sebelum dia ni, banyak dia dekat Johor. Tuan Nizam banyak buat kelas kat Johor. Sebenarnya Puan Rosita ni lah yang pencetus untuk terbang ataupun untuk buat program dekat KL. So that's why kalau program dekat KL, program expert, kita memang selalu panggil Puan Rosita. Dia menjadi tulang belakang kita lah sebenarnya. Sebab Puan Rosita ni kuat lah. Kalau kita buat program kat KL, memang Puan Rosita yang akan tolong, bantu kita. Sebab and then bila saya bertanya dekat Puan Rosita masa tu, saya ingat lagi, baru saya tahu rupanya Puan Rosita ni yang sedikit sebanyak bagi orang kata apa ni, semangat sikit untuk Tuan Nizam buat kelas dekat KL. Masa tu memang Tuan Nizam sangat selesa dekat Johor. Kalau kita tak ada Puan Rosita, mungkin kita tak tahulah siapa Saham Masri sekarang. Betul tak? Betul, sebab dia pernah cakap dengan saya. Dia kata untuk di Johor memang tak ramai yang nak belajar saham. So lepas tu saya offer dekat dia, sebab saya tengok tak ada orang yang nak offer kat dia. So kebetulan saya pun tak buat apa-apa. Suami pun duduk jauh, saya pun tak buat apa-apa. So saya offer dekat dia, why not you spread your wing dekat KL. Banyak sangat demand di KL. Katakan orang takkan nak datang. Yang betul ingin nak belajar je baru nak pergi. Masa saya pergi belajar dengan Cik Nizam, saya bertiga dari Kuala Lumpur. Itu pun anak muda 2 orang. Itu pun dia pun dah stop. Dia tak buat dah. Buat saya je yang mesti lagi continue belajar dengan Cik Nizam. Sebab tu saya panggil Puan Rosita, sebab Puan Rosita ada dengan dia masa daripada dia susah. Belum berhenti kerja lagi. Sekarang dah berhenti kerja, kita dah semakin ramai. Semakin ramai. Dia dengan masalah dia dengan office dia dekat Johor, orang tipu dia. Saya kata sabar, saya kata benda ni semua dugaan. Saya tekan Tuhan untuk berjaya bukan senang nak berjaya kan. You kena bersusah dari bawah, dan bila you dah atas, you tengoklah, you boleh pergi, you just name it apa you nak, kan, betul tak? You Betul. tengok sekarang dia macam mana. So I'm happy for him. Saya happy sangat dengan dia. Apa sebenarnya ucapan birthday ataupun ucapan untuk kata-kata semangat Puan Rosita yang dulunya kenal Tuan Nizam, even kita semua pun belum lahir lagi, Puan Rosita ada dengan dia. So apa ucapan birthday dan juga mungkin kata-kata semangat untuk Tuan Nizam kalau dia tengok video ni, silakan. Saya ucapkan happy birthday to Tuan Nizam, and then keep up the good work. You have a wonderful staff there, and then apa lagi cakap, hope that may Allah SWT bless you with good health, joy, happiness and prosperity hingga insyaAllah. Amin. Semoga dia akan lebih sukses, suksesnya lah, insyaAllah. Itu saja. Apa khabar sekarang?
Okay, terlupa nak buka mic. Okay, so itulah dia Puan Rosita. So sebenarnya Puan Rosita ni merupakan orang kuat juga Tuan Nizam lah. Berbalik dulu pada tahun dulu-dulu sebelum Tuan Nizam berhenti kerja sebenarnya. Puan Rosita ni dikira macam salah seorang penyuntik semangat untuk Tuan Nizam fly ke KL dan buat program dekat sana, okay? Tapi masa tu Tuan Nizam mungkin belum percaya diri, masih tak berhenti kerja lagi, ada banyak komitmen dan sebagainya. Tetapi Puan Rosita cocok juga Tuan Nizam. Kita kena cuba sesuatu yang baru untuk try buat kelas dekat KL. Dan kepada anda yang sedang menonton, mungkin anda dah pernah join program Expert Saham Mastery dekat Kuala Lumpur ke, dekat Selangor ke, ataupun area-area sana. Pasti anda kenal dengan Puan Rosita sebab kita memang kalau pergi fly dekat KL dulu memang kita ada Puan Rosita lah. For sure saya percaya mungkin anda yang pernah pergi program Expert Saham Mastery mungkin kenal dengan Puan Rosita. So kalau ada yang menonton ni yang kenal dengan Puan Rosita yang macam masa tu ingat mu macam garang ke apa kan, so boleh komen sikit tak dekat ruangan komen. So Puan Rosita pun tengah menonton secara live Okay, so sebenarnya saya beremosi bila call dengan Puan Rosita sebab bila mengimbas kembali kan waktu-waktu kita setiap minggu travel pergi KL, JB, sangat kenangan tu sangat manis lah. Sekarang ni kita hanya duduk di office dan bercakap dengan anda hanya di kamera, okay. For sure saya sangat merindukan anda semua. Saya harap dapat jumpa juga anda semua, okay. So ya, kenal ESM masa tu, Tuan Din kan. So ramai yang ingat Puan Rosita ni sebenarnya garang tapi tidak garang. Beliau sangat tegas sikit lah supaya kalau anda buat salah dia boleh marah anda. Tak adalah. Okay, so inilah story sebenarnya kenapa Puan Rosita ni ikut kita bila buat program sebab Puan Rosita lah yang merupakan penyuntik untuk Tuan Nizam buat kelas dan sampai sekarang Tuan Nizam dah berhenti kerja dan fokus banyak buat program kat KL. Okay, so for sure Puan Rosita ada. Inilah salah seorang kita panggil orang-orang penting lah waktu zaman Tuan Nizam baru nak naik. Okay, saya nak tengok kat komen. Saya teringin berkenalan dengan Puan Rosita. Yelah, macam pernah nampak Puan Rosita waktu ESM dulu. Betul, Tuan Fauzi mesti kenal ni. Alright, next ke Kuching Sarawak. InsyaAllah kalaulah PKP ni cepat habis, saya perasan juga Puan Rosita masa ESM di Tamu Hotel. Betul, inilah Puan Rosita yang dulunya bersama-sama dengan kita waktu program ESM, okay. So sebenarnya banyak lagi yang kita nak share dalam program, dalam segmen ini Saham Mastermind Session bersama dengan anda semua, okay. So make sure anda kena tonton setiap hari Rabu secara live, okay. Untuk next week kita ada siapa pula? Okay, so this week kita buka bersama Tuan Nizam adik. Next week kita ada one of student PSM, Premier Saham Mastery, iaitu Tuan Syed Idros. Siapa yang tak kenal beliau ni memang tak mungkin. Beliau pun tengah tonton, saya tengok dekat live ni. Alright, so next week kita akan bersama dengan Tuan Syed Idros. Dah pakai baju Melayu, dah raya ke? So apa profit yang mungkin beliau pernah dapat, pernah capai, okay. So pastikan anda menonton secara live hari Rabu next week, okay. So boleh komen, adakah anda memang akan tonton bersama dengan Tuan Syed? Kita tengok macam mana Tuan Syed ni daripada newbie, daripada zero knowledge, sekarang boleh buat profit dalam pasaran saham di Bursa Malaysia. Beliau pun orang biasa macam kita. Beliau pun makan nasi macam kita juga. Pakai baju raya, pakai songkok pun macam kita juga. Saya tak pakai lah sebab saya perempuan. Kalau pakai songkok tu lain macam. Okay. Alright, so siapa yang akan menonton ni, do komen dekat bawah. Dan juga ada tak yang menonton saya ni ada mungkin newbie, zero knowledge, ada tak? So kalau ada komen juga dekat ruangan komen kerana saya ada satu berita gembira, mungkin berita gembira lah untuk anda. Ramai yang terlepas untuk join double offer Ramadan tempoh hari dan jangan risau, anda masih lagi boleh join double offer raya. Kan nak raya ni. So kepada anda yang sedang menonton secara live yang mungkin dari newbie, zero knowledge dalam pasaran saham, tak tahu nak bermula daripada mana, nak join program online ke apa, so anda boleh dapatkan double offer raya ini, iaitu kita dah tetapkan beli Kickstart Saham Mastery, modul pembelajaran secara video. Anda boleh tengok bila-bila waktu saja dan percuma program Newbie Saham Mastery online, iaitu program secara live
pada 29 Mei 2021 hari Sabtu. Okay, so beli kit Start Saham Mastery dengan jumlah RM67 sahaja. Anda boleh tengok banyak kali video ni, boleh tengok banyak kali dalam FB group, dan percuma program Newbie Saham Mastery yang akan diadakan secara live pada 29 Mei 2021 hari Sabtu jam 9 pagi 12.30 hari, dan sesi ulangan jam 3 petang hingga 6.30 petang, dan ada bonus Q&A secara live. Okay, bonus Q&A secara live bersama Tuan Nizam Malik. Boleh tanya macam-macam soalan pada hari Ahad esok kan harinya, which is 30 Mei. So kepada anda yang newbie, macam mana nak dapatkannya? Sangat mudah, boleh klik WhatsApp link di atas dan juga boleh kontak dengan tim Saham Mastery untuk dapatkan dengan kadar yang segera sempena Aidilfitri ini. Sempena Hari Raya, lagi 2 minggu nak Hari Raya ni. Takkan tak reti lagi, takkan tak belajar saham lagi. Right. Okay, so saya rasa itu sajalah live saya untuk kali ni. Banyak lagi yang saya nak sharekan, betul tak? Khususnya kepada anda yang menonton secara live, teruskan menyokong kami di tim Saham Mastery untuk bantu anda, untuk committed bantu anda capai your financial freedom dengan cara anda boleh join kita, dengan cara anda boleh klik like di Nizam Malik page. Make sure anda tidak ketinggalan dengan perkongsian yang menarik oleh tim Saham Mastery di Nizam Malik page ini, dan juga subscribe our YouTube channel Saham Mastery. Banyak video-video yang kita sajikan untuk anda. Klik like di Nizam Malik Official on Instagram dan juga klik like di Instagram Saham Mastery. Sekarang ni kita dah ada TikTok, akaun TikTok baru yang dikendalikan oleh saya sendiri. Saya akan buat banyak video-video lakonan. Kalau anda nak tengok telatah tim Saham Mastery, boleh join kita dan boleh klik like di TikTok Saham Mastery. Okay, so kita akan banyakkan lagi perkongsian untuk anda, dan kami sebenarnya committed nak bantu anda capai tahap kebebasan kewangan anda. Dan adakah anda committed untuk itu? Okay, so adakah anda the next millionaire? So kalau anda the next millionaire, make sure tonton Saham Mastermind Session next week bersama dengan Tuan Syed, di mana beliau akan sharekan journey beliau terlibat dalam pelaburan saham di Bursa Malaysia daripada newbie sampai jadi boleh buat profit. Okay, beliau pun orang biasa, dan apa story beliau kita akan kupas next week. So make sure stay tune dan juga jangan ke mana-mana, stay tune saja bersama kami tim Saham Mastery. Jumpa nanti. Saya Wani dari tim Saham Mastery undurkan diri dulu. Salam sayang saya ucapkan. Selamat berbuka puasa pukul 7 lebih nantilah. Okay, so itu saja. Sampai kita jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.